Ustazah ini apa sangatlah sahabat rahmat Allah. Jadi tolong bacakan isi kitab karangan Ustaz Fahrul Muhammad Joy daripada satu buku bertajuk Melakar Damai di Jiwa. Kan saya suka sangat topik ini di hujung-hujung tahun. Kita di pihak mana? Itu soalan dia. Okay, nanti kita jawab bersama-sama. Tarik nafas dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari insyaAllah kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Fatihah ini insyaAllah menjadi hadiah kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat-sahabatnya, ahli keluarganya sudah pasti yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya juga dicintai oleh semua kita. Mudah-mudahan layaklah kita ini mengejar title taqwa seperti mereka yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala, confirm disebutkan dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menjejaki mereka walaupun tak layak sebenarnya. Okay? Itulah dia sahabat Nabi, para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah, khususnya sahabat handai, jiran tetangga yang kita sayang, yang kita rindu, tidak akan kita bertemu lagi dengan mereka kecuali kita juga dimatikan. Kalau mereka beriman, kita tergolong di kalangan mereka yang beriman. Tapi kalau kita balik tidak dengan iman, maka kita takkan bertemu dengan mereka orang-orang beriman. Terhijab antara orang beriman dengan orang munafik, dengan orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah semoga semua kita bertemu kembali melepaskan rindu itu di dalam syurga Allah, tempat istirahat yang paling nikmat bagi orang-orang beriman. Didoakan yang mati, didoakan yang hidup. Semoga diri kita sendiri semakin kuat dan semangat menghujungkan tahun 2023 ini dengan kebaikan, memulakan tahun 2024 juga dengan kebaikan. Andai datang ajal bila-bila masa yang Allah kehendaki, semoga matinya kita itu juga dalam kebaikan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Subhanallah, tahniah muslimat dirahmati Allah. Datang lagi. Yang belakang tu tolong isikan yang kosong-kosong kat depan ni. Masya Allah, belah tengah depan ni ada rongak-rongak lagi. Kita dalam usia macam ni paling takut keguguran gigi, betul kan? Dan bila dah gugur tu rasa macam tak comelnya lah tengok dekat cermin. Masya Allah, tabarakallah. So kita penuhkanlah ruang-ruang yang kosong ni. Jadi duduk kat belakang tu rasa saya tak syok sebab nampak macam kecil je ustazah yang besar ni. Okay, mari kita duduk kat depan. Mudah-mudahan insya-Allah. Kalau dalam soft solat dulu guru saya kata malaikat cek yang barisan depan dulu. Kan? Kalau tanya soalan nanti kita tanya yang belakang dulu. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi terima kasih atas kehadiran hari ini. Bukan sebelum kot, masa saya dah berada di Turki, Kak Wa WhatsApp minta kalau boleh, hari ni ya hari terakhir kuliah di sini. Oh, esok kuliah terakhir. Okay, jadi maknanya minggu depan dah tak ada kuliah berjadual di sini sebab anak-anak sekolah cuti ya. Jadi maknanya mak-maknya pun cuti sama. Kan ada masjid yang begitu sepanjang Disember cuti.
Tapi cuti anak-anak sekarang ni dah tak macam dulu sebelum COVID kan. Bulan 2 nanti pun ada cuti panjang juga. Jadi Masya Allah bijaksananya para ahli jawatan kuasa masjid menyusun atur. Tidak ada cutinya dengan majlis ilmu setiap hari. Jadi kalau ada cuti tu dia dah gairah dah mencari mengintai-ngintai di mana pula. Sebab Masjid Al-Falah ada perancangannya. Tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Jadi kita ni untuk diri kita sendiri khususnya begitu. Jangan kata cuti sekolah ni tak ada kelas. Kalau kita tak boleh hadir, kita paksakan diri kita untuk secara dalam talian. Sesungguhnya majlis ilmu ni satu terapi. Ibu-ibu boleh setuju tak dengan saya kan? Satu terapi. Kalau Ustazah tak penat ke baru balik daripada situ pergi lagi? Jawapannya satu terapi. Kalau saya tak ngajar banyak benda tak siap. Kalau saya tak ngajar banyak benda yang rasa tak sihat. Kan? Jadi paksa juga malam tadi kena settlekan hal baju, dah keluar masuk dalam mesin, keluarkan dalam almari, gosok pula untuk seminggu. Syukur mata ni masih lagi mata Turki, tak ngantuk. Pukul 10 malam, 11 malam tak ngantuk lagi sebab di Turki baru petang. Jadi subhanallah kuasa Allah sebab apa? Sebab kita paksa diri kita ni selagi mana Allah bagi ruang, Allah bagi sihat. Kalau kita buat besok, besok nak pergi kuliah pula. Bayangkan kalau saya layan jadual free pagi 14 hari bulan balik daripada Turki tu. Saya rasa baju tak sidai lagi waktu ni. Tunggulah jap, guling-guling dululah kan. Tapi bila kita sibukkan diri, Allah bagi je sempat. Niatkan semua itu adalah untuk Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, sementara Allah bagi ruang, Allah bagi sempat, Allah bagi sihat. Masa inilah kita nak buat. Ketahuilah akan datang satu saat yang kita rasa macam nak merangkak datang ke masjid. Yang kita rasa kita nak pergi, ya Allah, kan sihatkan aku, sihatkan aku. Rupa-rupanya tak sihat. Jalan terus. Faham ya? Na'udzubillah min zalik. Sebab tu bila tajuknya bicara santai, saya kata sampai bila nak santai-santai ni? Sebelum kena bantai, mari kita sahabat rahmat Allah kan, untuk bagi satu topik insya-Allah pada hari ini daripada buku. Kalau kat sini ni sebab saya tak ada jadual tetap, saya tak mampu untuk bagi jadual tetap. Tapi tajuk-tajuk daripada pembacaan yang buat saya sentap, saya rasa tak aci sentap seorang-seorang. Kena bagi sentap secara berjemaah, khususnya Muslimat Al-Falah yang didatangi para asatizah, alim ulama seluruh negara yang hebat-hebat, Masya Allah. Ustazah Zai ni apa sangatlah, sahabat rahmat Allah. Jadi tolong bacakan isi kitab karangan Ustaz Fahrul Muhammad Joy daripada satu buku bertajuk Melakar Damai di Jiwa. Kan saya suka sangat topik ini di hujung-hujung tahun. Kita di pihak mana? Itu soalan dia. Okay, nanti kita jawab bersama-sama. Kita di pihak mana? Sebab apa? Sebab dah setahun dah muslimin muslimat dirahmati Allah, kita melalui segala yang kita lalui di negara kita ini, dalam keluarga kita, dalam diri kita sepanjang tahun 2023. Yang kita mulai pada awal Januari dulu dengan azam baru. So sekarang kita dah hujung tahun. Apa khabar dengan azam baru kita tempoh hari? Yang berazam tahajudnya setiap malam. Ada juga skip kan? Yang berazam Quran setiap hari. Ada juga hari yang kita tak dengan Al-Quran kan? Yang berazam sedekah walaupun sikit setiap hari. Tapi pocot mak kau lupa pula dah malam nak sedekah kat mana pula? Ada je setiap hari. Ini dah hujung tahun dah. Sebab tu saya kata kenal sangat dah dengan diri aku ni. Kalau yang 40-an macam saya, kenal sangat dah. Kita sebenarnya sedang kelentong siapa? Kita sebenarnya sedang tipu siapa? Hari ni kita sedang bicara tentang diri kita sendiri. Subhanallah, sebab tu beberapa tahun kebelakangan ini saya kata gagal. Gagal untuk apa? Untuk mengkuruskan diri. Antaranya lah contoh kan. Tapi setiap tahun datang je tahun baru, hijrah ke Masihi ke, saya kata jom kita berazam untuk gemukkan iman kita. Gemukkan iman kita, sahabat-sahabat. Iman ni dia boleh jadi gemuk, bahkan bertambah-tambah kerana ujian yang bertalu-talu Allah datangkan. Lalu kita tempuh. Berakhir dah ujian tu. Tak berakhir pun, tapi macam mana boleh handle dengan tenang ya? Kalau dulu aku diuji macam ni, rasa bunuh diri dah. Minta maaf sebut. Sebab tu ketika itu Allah tak uji kita seperti yang hari ini. Sebab Allah tahu ketika itu kita belum ready lagi. Dan hari ini kadang-kadang lagi saya nak baik, Ustazah, lagi macam-macam ujian datang. Kenapa? Allah tu tak tahu ke saya makin dekat dengan dia? Allah Maha tahu. Belum ujian tu datang pun Allah sangat tahu. Dan Allah teramat tahu kenapa ujian tu sampai kepada kita. Masya Allah. Allah itu sunyi daripada silap.
Allah itu sunyi daripada khilaf. Allah itu maha benar. Allah hanya beri yang terbaik untuk kita. Jadi hari ini terima kasih atas segala ujian yang Allah berikan pada kita. Sebab dengan ujian itulah ya Rabb, kita makin punya rasa bila lisan kita sebut wahai Allah. Ya Allah. Dulu kita macam hafal skrip sahaja. Betul kan? Simak dirahmati Allah. Tapi setelah kita mendepani ujian dengan sabar, meningkat kepada redha, Masya Allah, tabarakallah, kan orang pula datang pada kita. Kau boleh hidup lagi sampai hari ni? Kalau aku tak tahulah. Jawapannya lillah, kerana Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, dah terlalu banyak yang kita lalui. Kita sedang mengejar untuk gemukkan iman, saya sebut. Kita sedang mengejar untuk kuruskan nafsu. Masya Allah, tabarakallah. Orang daripada mana-mana datang Al-Falah ni rupanya ya. Masya Allah. Orang-orang semaju pun datang ni. Subhanallah. Hebat Masjid Al-Falah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak tanya soalan ni pada diri kita sendirilah. Muslimin muslimat, sebab kita berakhir, bahkan belum berakhir. Saudara-saudara kita di bumi Palestin, bumi Gaza, sahabat rahmati Allah, apa yang kita belajar daripada mereka? Anak kecilnya sedang diajar direct oleh Allah. Remajanya, kemudian wanitanya, kemudian lelakinya, semua sedang diajar melalui peristiwa itu. Bahkan terkadang nipisnya iman kita mengatakan, Allah tu tak tahu ke saudara-saudara kita di sana sedang menderita? Kalau tak, Allah tak cerita dalam Quran bahawa kemenangan pasti milik mereka. Siapa kita muslimin muslimat dirahmati Allah untuk menafikan apa yang telah Allah janjikan? Tinggal lagi Allah beri mengikut masa. Mengikut keadaan yang paling berkat, yang paling tepat. Kita je yang bertanya-tanya, kenapa ya Allah? Bila ya Allah? Di mana ya Allah? Hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, kita perhatikan kalau kita dah telusuri Januari, Februari, Mac ilal akhir Disember, apa yang kita rasa? Aku tahun ni yang paling syok sekali bulan Februari hari tu. Aku kalau disuruh ulang balik patah ke belakang, aku tak nak lalui ujian yang datang pada bulan Mac tempoh hari. Betul kan? Semua kita ada cerita-cerita ini. Bahkan bukan untuk tahun ini sahaja, tapi untuk sepanjang tahun. Jadi muslimin, muslimat, belum tentu 2023 ini berakhir dengan kita ada atas dunia ni sampai di ambang 2024. Betul kan? Setiap hari kita mohon panjangkan umur kita dengan penuh barakah. Sebab kalau panjang umur sahaja tapi tidak ada keberkatan, itulah kita menua sampai kita tak ada apa faedah atas dunia. Kita rasa kita manfaat pada orang lain tak ada, manfaat pada diri sendiri pun tak mampu kita nak buat. Bahkan terkadang kita menyusahkan orang lain. Dan ada yang hari ini mendengar mungkin secara dalam talian, saya ini menyusahkan orang lain ke Ustazah? Kalau kita bersangka baik pada Allah, kenapa Allah bagi kita ujian itu? Kenapa Allah bagi kita sakit hari ini memerlukan orang lain untuk tolong kita? Sebab Allah sedang upgrade orang yang berada di sekeliling kita. Sabar tak dengan ujian yang sedang kita lalui? Ibu diuji, ayah merasa tempias sama. Ayah diuji, ibu dan anak-anak merasa sakit sama. Ini sebuah keluarga besar. Dan Islam itu bersatu, muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa yang berlaku di bumi Gaza, kalau kita tidur sahaja, khususnya tanpa serangan-serangan doa yang bertalu-talu, bertubi-tubi, maka jangan pernah berhenti walau satu hari untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana. Kenapa saya tekankan tentang ini pada mukaddimah ini? Sebab saya nak fokus pada satu bab, di mana kita sebenarnya? Kita berpihak kepada yang mana? Mewarisi kejahilan dan kemungkaran. Adakah itu kita? Apa yang dimaksudkan? Umat zaman ini. Bila sebut umat zaman ini, ni zaman kita lah. Yang kita selalu cakap budak-budak zaman sekarang ni Ustazah. Tak ada budak-budak tu kalau bukan kita yang lahirkan. Betul kan? Ibu-ibu dirahmati Allah. Hari ni keputusan PSRA. Ada anak cucu yang tak tenang dengan kuliah, berapa A lah agaknya anak aku dapat ni. Tak tenang dengan kuliah. Sebab tu dalam kereta saya hari ni ada 4 orang. Termasuk saya, sahabat khidmat join sama. Jadi saya ceritalah adik saya hari ni duk pagi-pagi dah masuk dalam family group. Anak dia nak ambil PSRA. Saya pun sebut, cuba contohi mak kita dulu masa kita tunjukkan keputusan peperiksaan. Makan makin banyak, relax-relax saja. Okey-okey saja mak kita dulu. Tak ada pun resah gelisah sebab yang periksa tu anak, bukan mak. Mak dah doa sungguh-sungguh. Mak tak boleh nak tolong apa sebab mak pun tak kerti baca apa yang ada pada kertas soalan tu. Subhanallah, sahabat-sahabat rahmati Allah.
Tapi kita hari ni kalau yang itu kita jaga sungguh. Soal anak-anak perempuan kita belum melekat tudung atas kepala, kita tak resah. Soal anak lelaki kita belum cintakan masjid surau untuk solat berjemaah, kita belum ada doa-doa khusus untuk mereka. Muslimat dirahmati Allah, cari di mana kita. Sebagai ibu, sebagai tukang doa paling setia, maka inilah yang kita nak bersungguh-sungguh. Jangan rasa menyampah bila ada asatizah kita yang menegur tentangnya. Ustaz tak tahu betapa saya dah solat hajat, saya dah sedekah banyak nak bagi anak saya begini. Muslimin, muslimat, bukan makna mereka tak faham. Sangat faham. Tetapi rasa ini kita kena ambil pandang bersama sebab semua anak-anak orang Islam adalah anak-anak kita bersama. Faham ya? Mereka inilah Islam di masa akan datang. Hari ini doa kita mungkin belum tentu sampai lagi untuk membugarkan agama dalam jiwa mereka. Tetapi bila kita telah tiada nanti insya-Allah mereka akan terkenang-kenang air mata ibu yang jatuh dalam munajat dan doa mereka. Dulu mak menangis ni doakan aku pasal apa ya? Pasal nak suruh aku sembahyang jemaah. Pasal nak suruh aku tutup aurat. Masa tu tak buat. Tapi setelah mak ayah tak ada. Buktinya kita. Kenapa dulu tak cinta majlis ilmu? Tapi sekarang, siapa pun yang duduk dekat atas ni, kitalah orang yang nak mendatangi. Kitalah yang nak mendengar nasihat-nasihat agama. Syukur Allah tak matikan kita. Jemaah saya yang ke Turki ada orang terlebih tua daripada saya. Ada yang sebaya saya, ada yang lebih muda, ada anak-anak muda, subhanallah. Saya sebut yang tua, sahabat-sahabat dirahmati Allah mulia. Kerana apa? Kerana Allah panjangkan usia mereka dalam istighfar tanpa henti. Orang tua kalau dah tak larat untuk beramal solehat banyak secara berjemaah, sorang-sorang mesti tak pernah henti. Takut nak mati. Cukup ke amal soleh aku ni. Maka istighfarnya terlampau banyak. Orang yang sebaya dengan ustazah, dia masih lagi dalam keadaan terumbang ambing, sedang mencari. Muliakan mereka ya Allah. Sebab apa? Sebab sudah ada usaha ke arah itu. Yang lebih muda, sahabat-sahabat kita doakan juga. Kerana apa? Kerana mereka nak bersama-sama dalam halaqah itu. Bukan mudah nak mengajak anak-anak muda ke majlis ilmu. Bukan mudah nak ajak mereka faham agama. Cari sendiri bukan mudah. Dan ustazah pesan pada mereka, belum tentu kamu yang muda ini sempat menua. Belum tentu Sebab kematian demi kematian di usia muda yang kita kata tak sangka, tiba-tiba je ustazah, tiba-tiba. Saya balik daripada Turki pun terkenang jemaah saya yang dulu di sini saya ceritakan meninggal dalam Turkish Airlines, muslimat dirahmati Allah, selepas bercuti di Turki. Masya Allah, 2 jam lagi sebelum landing. Keluarganya dah on the way ke KLIA nak jemput dia. Tiba-tiba jenazahnya yang diusung pulang ke rumah. Jadi perkara ini kerana siapa? Dia takkan pergi holiday kalau dia rasa dia tak sihat. Sihat walafiat, tapi ajal menjemput dalam keadaan itu. Sebab tu kat Turki baru ni ada yang cakap, ustazah saya macam tak sihat lah, demam. Aku dah susah hati dah ni. Astaghfirullahalazim, macam gitu kan. Ya Allah, panjangkanlah umur, berikan kesihatan yang baik. Semalam selamat landing ke LIA, bagi tahu dah selamat sampai rumah ke tidak. Masuk dalam grup, ustazah nak tahu. Sebab apa? Sebab dah ada dah cerita-cerita begitu. Jadi Allahu Akbar, kita perhatikan. Umat zaman ini mewarisi keruntuhan akhlak seperti umat-umat sebelumnya. Zaman sedang menderita dengan beribu-ribu penyakit masyarakat yang pernah menimpa umat sebelumnya. Saya mulakan ini muslimat dirahmati Allah supaya kita kenal sikit sejarah pernah berlaku di atas muka bumi Allah. Kalau kita tak faham sejarah, kita akan hidup, kita rasa kita betul belaka. Kita dah melalui dah perkara ni. Orang selalu kata budak-budak zaman sekarang ni, ustazah kenapa berlaku macam ni dah akhir zaman? Sebenarnya dulu bukan tak ada cerita macam tu. Ada. Zaman Nabi SAW dah bagi tahu dah kiamat dah dekat. Tapi kenapa tak kiamat-kiamat lagi ustazah? 2023. Bahasa anak mudanya kata ready sungguh cik ni tanya soalan macam ni. Dah siap sedia ke nak mati? Dah siap sedia ke nak kiamat? Sebab kalkulator kita takkan mungkin sama dengan kalkulator Allah. Maksudnya kalau Nabi kata dulu dekat yang macam mana tu? Kamu buat saja persiapan. Datang seorang badui bertanya, bila agaknya kiamat tu ya Rasulullah? Tak ada siapa pun tahu. Tapi Nabi dengan suara yang tegas dah buat persiapan ke belum dengan kiamat? Kalau kita kata dendam, bermusuhan, saling cemburu, pernah berlaku tak hari ini?
Banyak dah ustazah. Bahkan ada yang mati. Saya di Turki dapat berita di Sungai Penchala. Betul kan? Seorang anak membunuh ibu dan ayahnya. Oh, ni kalau orang Subang tak tahu, orang Turki tahu-tahu, sekian dimaklumkan. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa sebenarnya ni? Mungkin sebab dadah ke ustazah. Tapi sebelum dia terlibat dengan dadah, apa yang berlaku pada hati. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah, kita ngeri. Dan perkara berbunuhan adik-beradik satu rahim, ibunya bernama Hawa, bapaknya bernama Adam, telah berlaku pada permulaan Allah membuka muka bumi Allah ni kepada semua khalifah. Siapa ketua kepada segala khalifah saat itu? Adalah Nabi Adam AS. Melahirkan Qabil dan Habil. Hanya disebabkan cemburu, tak puas hati, dendam, dengki. Maka akhirnya berlakulah pembunuhan yang pertama di atas muka bumi Allah. Cerita tentang hartawan, ahli perniagaan yang menggunakan sistem liberal kapitalis. Kita kata hari ini je berlaku. Pembelit penipu pernah berlaku di zaman Nabi Saleh. Daripada orang ramai kembali mengagumi ilmu sihir. Sihir ni dekat mana-mana. Kalau dulu orang cerita Melayu saja. Sekarang bangsa Cina, India pun dah main sihir. Allahu Akbar. Tak kisahlah kalau dia tidak beragama kepada Allah. Tapi ini yang bersyahadah lisannya sihir. Berlaku dah zaman Fir'aun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua ni ada di atas muka bumi Allah. Lesbian berleluasa. LGBT. Subhanallah, sahabat-sahabat rahmat Allah, berlaku sudah pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Jadi maknanya Quran dah cerita, hadis Nabi SAW dah cerita. Jadi kita hanya perlu mendepani. Itu umat ini. Kita berada pada zaman ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pilih yang mana satu. Sebab tu balik daripada Turki, cerita saya dalam Husnuzon jam 7 pagi tadi, saya sebut bersangka baiklah. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang sepertinya banyaknya duit dia ni, sekejap pergi sana, sekejap pergi sini, seronoknya boleh share dekat live pula, geramnya kita, cemburunya kita. Jangan jadi hati yang sakit. Jangan jadi hati yang penuh dengan ulat membusuk mudarat. Cuba kita rasa seronok, bahagia bila orang lain sedang berkongsi keseronokan dan kebahagiaannya. Kerana apa muslimat? Mudah-mudahan dia ke syurga dengan cara begitu yang Allah pilih dia. Sebab saya sebut kadang-kadang, ya Allah, yang berjalan, saya bersembang dengan anak andanya Ustazah Nurul Iman yang belajar di Turki. Bila dah berada di sana baru teringat anak Kak Ani, Ustaz Yatman kita. Kan ramai sebenarnya anak-anak kita berada di Turki. Tapi sebab tak sempat, bila kami tak sempat ziarah madrasah, kita usahakan untuk dapat bertemu dengan anak-anak madrasah. Wakil seorang pun jadilah untuk bersembang macam mana mereka bertemu dengan ulama-ulama Turki. Jadi ada satu benda kat sini yang Ustazah rasa macam tak berapa happy. Ini kali kedua kedatangan Ustazah bawa jemaah ke Turki. Dulu tidak bersama Al-Fawaz Travel, belum wujud lagi. Sekarang bersama dengan Al-Fawaz. Dulu 2 bas Ustazah bawa, 80 orang. Kami terkejut dengan tour guide kami yang kononnya Islam tapi tak sembahyang. Bawa kami tempat sembahyang. Sebab kita punya package Muslim tapi dia tak sembahyang. Dan dia mendakwa dia sembahyang tapi seminggu sekali hari Jumaat. Kan? Kemudian bila kami datang kali ni, awal-awal lagi dia dah kenalkan diri dia mazhab Syafi'i. Sebab dia nak kata walaupun kat Turki ni banyak anjing tapi dia tak sentuh anjing. Dia sangat sayangkan kucing. So saya pun okey, awal-awal dia dah bagi tahu mazhab Syafi'i ni, insya-Allah dia akan solat jemaah dengan kami. Rupanya tak sembahyang juga. Masya Allah. Jadi saya tak puas hati. Kat mana aku nak sembang bab ni? Akhirnya sahabat-sahabat rahmati Allah, betul dah. Bila kita menekuni orang yang ada ilmu tak macam tu Ustazah. Sebab dekat madrasah kami, orang-orang belajar bahawa sembahyang tu mazhab apa pun mesti 5 waktu sehari semalam. Jadi orang yang tak beramal, dia akan fikir macam tu lah. Logik akal. Kenapa mesti sembahyang kalau kita dalam keadaan sibuk? Sibuk kita pula buat benda yang baik. Allah kan tengok kebaikan kita walaupun kita tak sembahyang. Di sini. Faham ya? Agama bukan kita fikir logik akal semata. Agama ni adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Quran kata aqimus salah, dirikan salat, asalnya dulu 50 waktu sehari semalam. Cubalah syukur dulu kita ni disuruh hanya 5 waktu sehari semalam. Kalau 50 waktu, Ustazah tak sampai lagi, sabar Kak Wah. Ini solat yang ke-18. Kan sahabat rahmati Allah. Sebab 50 waktu sehari semalam, waktu sekarang mungkin dah 18 waktu sahabat rahmati Allah. Jadi bayangkan bila celah mana kita nak sambung kerja-kerja kita. Subhanallah, datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sallu ra'aitumuni, sallu, selalu saya sebut apa hari ni lupa. Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Sembahyanglah kamu seperti mana yang engkau tengok aku sembahyang. Sembahyanglah kamu seperti mana engkau tengok aku sembahyang. Sebab tu datang pelbagai. Syafi'i kata, aku melihat kepada apa yang dikatakan oleh Saidina Ali ketika Nabi SAW bermusafir. Nanti ada pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Nabi sedang berada di atas kenderaannya. Jadi kita jangan pelik, muslimat dirahmati Allah. Sembahyang dalam musafir, sembahyang dalam keadaan sakit, sembahyang nak memilih jamak takdim ke takhir ke, sembahyang tu jamak ataupun qasar sahaja. Pernah dengar jamak takyah? Tak ada. Muslimat dirahmati Allah, semua mazhab sama. Sembahyang mesti buat 5 waktu sehari semalam. Solat hormat waktu. Hatta yang datang kat sini pun mesti dok pening ibu-ibu dirahmati Allah. Ada ustaz kata hormat waktu tu tak wujud sebab Nabi tak buat. Kita tak payah gaduh, memang sahih betul. Tapi ada pendapat ustaz lain pula kata dah kita tak perlu nak solat masa tu. Hormat waktu. Peninglah ustazah kami sebagai pelajar ni. Jangan berhenti belajar. Masya Allah. Sebab ini urusan fiqh. Jadi dia kata kami di sini menggunakan mazhab Hanafi ustazah. Kalau tomak ninah bukan menjadi rukun. Jadi sembahyang depa yang 5 waktu pun lajulah, kami tak larat semput nak tiru solat mereka. Jadi kita belajar, okey faham. Tapi bila kamu balik ke Malaysia, ustazah percaya kamu akan menjadi penebar ilmu, penyampai ilmu yang hebat. Sebab mereka belajar. Yang ikut-ikut yang belakang ni muslimat dirahmati Allah, yang tak, aku percaya ustaz ni seorang je. Ustaz ni seorang saja. Sebenarnya kita di pihak yang mana? Pihak yang mana adalah yang mengunggulkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba kita berlapang dada dulu. Aku kot yang tak tahu. Kan jangan kita ketepikan, jangan kita anak tirikan, jangan kita buang terus. Sahabat-sahabat rahmat Allah, yang paling salah di kalangan mereka yang bertelagah adalah yang tak solat lah. Betul Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana engkau lihat aku sembahyang. Sayyidatina Aisyah, khazanah ilmu, gedung ilmu. Setelah wafatnya baginda Nabi SAW, orang lelaki mai pergi jumpa Sayyidatina Aisyah untuk merujuk segala hukum. Tapi Sayyidatina Aisyah tu tak pula. Oh, ni bab musafir ni. Kalau dalam bab musafir menyapu khuf, Nabi solat cara macam mana? Aku jarang sekali bermusafir dengan Rasulullah. Kau pergi jumpa Sayyidina Ali. Hebat tak Sayyidatina Aisyah? Segala ilmu ada pada dia. Tapi sebab tak tengok dengan mata. Sebab dia tak berani nak cakap, nak sampaikan. Dia stop, zip mulut dia. Pergi jumpa Sayyidina Ali, orang yang selalu bermusafir dengan Rasulullah. Muslimat, ini diceritakan dalam kitab yang selalu kita kat Malaysia ni belajar. Kitab Mazhab Syafi'i, jilid 1, buku warna hijau. Okay, selalu ada. Jadi ustazah, ya saya jumpa dekat situ. Sayyidatina Aisyah tak jawab kalau dia tak nampak dengan mata. Kita hari ni baru kita belajar pagi, petang dah dengan confident nak bagi tahu inilah yang paling betul. Orang lain semua tak betul. Hati-hati. Muslimat, tujuan kita hanyalah belajar dan terus belajar. Jangan simpan di store tanpa amal. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling hebat siapa? Adalah orang yang belajar, dapat satu ilmu, terus amal. Jadi amal ni muslimat, yang penting aku sembahyang. Jangan sebab musafir aku tak sembahyang. Jangan sebab sakit aku tak sembahyang. Kan sembahyangnya dalam keadaan cara macam mana pula? Masya Allah muslimat, ini baru bab solat sahaja. Bagaimana kalau kita nak menafikan perkara-perkara lain yang datang dalam hidup kita? Sebenarnya jangan pandang mudah. Ya, agama ni mudah untuk kita amalkan dengan ilmu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, semua kita rasa susah. Dalam hal-hal wanita, perempuan, kenapa kita komplain? Orang lelaki je boleh ustazah, orang lelaki je boleh. Orang perempuan semua tak boleh. Sebab kita tak bersyukur dengan apa yang dibolehkan oleh Allah untuk perempuan. Berapa ramai ustaz-ustaz kita yang cemburu bila dapat tahu taat Allah, taat Rasul, taat suami. Tunaikan solat, berpuasa, masuklah kamu ke mana-mana pintu syurga. Tak ada satu hadis yang kami jumpa begitu perintah Allah kepada Rasulullah kepada orang lelaki. Nak masuk syurga ditanya, engkau dengan isteri macam mana? Engkau dengan mak engkau macam mana walaupun dah punya isteri? Engkau sebagai mahram kepada kakak, kepada adik perempuanmu bagaimana? Semua ni ditanya. Selangkah ada orang lelaki nak ke syurga boleh ditarik balik kerana wanita-wanita yang berada di sisinya. Tapi kita semudah itu nak masuk syurga. Ustaz-ustaz selalu cakap, Ustazah Muzayana, tolong sampaikanlah rasa cemburu kami pada orang perempuan. Mudahnya orang perempuan nak masuk syurga. Yang tu mereka tak pandang.
Muslimat dirahmati Allah. Tapi orang lelaki nak masuk syurga dipikulkan beban yang begitu payah. Sebab tu saya selalu merayu dalam himpunan muslimat. Jomlah kita aminkan doa, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa suamiku yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapanmu di mahsyar kelak. Kasihani suami kami, ya Allah. Berikan mereka petunjuk, hidayah dan taufikmu agar dengan petunjuk, hidayah dan taufik itu mampu memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurgamu, mampu menarik tangan-tangan kami daripada lubang-lubang api nerakamu. Ini tujuan kita kan, muslimat dirahmati Allah. Bukan sebab apa kita nak dia pimpin tangan kita. Tapi saya mengharap memang taklah Ustazah, rasa sampai kiamat suami saya takkan pimpin. Saya je lah yang pimpin dia. Itulah kita rasa betul sokmo. Muslimat dirahmati Allah. Dia lah habis turun je Ustazah daripada pentas ceramah ni, Ustazah, macam mana saya nak ke syurga? Suami saya tak pimpin saya pun. Harapkan saya lah kalau saya tak baca Quran, haram nak dengar bunyi Quran kat rumah tu. Kalau saya tak ajar anak saya agama, memang tak lah Ustazah. Bapak dia langsung tak ingat. Kita suka perasan sendiri. Sedangkan kita tak tahu tanpa suami yang begitu, kita mungkin tak kuat untuk terus berada dalam agama ini. Subhanallah. Syukur dulu muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi dalam pada kebobrokan agama yang begitu, sehari ini buku-buku di Indonesia menyatakan begitu. Apa yang kita nampak? Ramai orang sudah kembali kepada cahaya Islam. Betul kan? Di satu pihak yang lain, cahaya kebenaran semakin terserlah. Kita tak nak jadi Fir'aun. Kita tak nak jadi kaum Nabi Lut. Kita tak nak jadi Habil dan Qabil. Kita tak nak jadi orang-orang yang mengikut Fir'aun. Tak nak. Semua ini adalah yang disebutkan oleh Allah. Confirm neraka Allah. Tapi hari ini cahaya kembali, sahabat-sahabat rahmat Allah. Saya dulu ingat lagi permulaan siapa yang ada kat sini pada 2014 kot. Cuti Deepavali. Saya ingat lagi. Saya pimpin solat tasbih di surau di rumah saya, Surau Al-Ittifaq. Saya kata toeng, tiba-tiba tadi saya on the way ke sini, muncul satu idea nak bagi tahu dekat ibu-ibu dirahmati Allah, jom kita wujudkan satu tabung cahaya. Ketika itu jadi ada pula yang kata, Ustazah ni sempena Deepavali ke cahaya-cahaya ni? Itulah. Tak pasal-pasal muslimat. Sebenarnya sempena saya memperbaharukan surau kami yang indah. Dulunya surau papan je siap tersergam indah. Kalau dulu bil elektriknya 400-500 sebulan, ni mau beribu sebulan ni. Aircon saja ada 18 biji ni. Otak dah sampai macam tu dah muslimat dirahmati Allah. Dulu nak bayar 400-500 daripada akaun surau pun semput kami. Ni nak bayar ribu-ribu ni macam mana? Ajaklah muslimat yang hadir ketika itu. Jom kita sebulan RM10 kita namakan tabung cahaya. Bayangkan tahun itu bermula sampai hari ini bil elektrik surau kami bahkan melempah kepada 2 tahfiz di Keramat, melempah kepada Masjid Al-Ansar, kepada Surau Darus Saadah. Untuk apa kita bayarkan bil elektrik sahaja? Itu baru tabung cahaya. Yang orang kata mungkin sempena Deepavali Ustazah war-warkan ni kan. Tak ada kena-mengena. Untuk agama Allah ni dia jadi mudah kalau kita duduk dalam jamaah. Muslimat, surau kalau Ramadan confirm 2,000 lebih. Surau yang ini, Masjid Al-Falah yang besar lagi lah. Jadi subhanallah, bil air ada orang peribadi tolong bayarkan. Bil elektrik ada tabung cahaya tolong bayarkan. Bahkan dah habis bil kami akan kosongkan bil setiap bulan, jumlah akaun setiap bulan tu dikosongkan untuk sebarkan ke mana pula yang berdekatan untuk bayar bil elektrik. Semua kita boleh buat. Di kejiranan kita, dalam family group kita, jom kita sebulan RM10 kita bayar surau dekat rumah arwah mak dulu. Kan surau tu siapa nak bayar bil elektrik dia? Kita fikir muslimat dirahmati Allah untuk agama Allah. Jadi perkara ini orang makin kembali, makin datang. Orang Islam semakin berhati-hati sekarang ini dalam hal halal dan haram. Saya kata orang sibuk sebelum ni bercuti di Eropah. Ini tak boleh makan Ustazah, ni tak boleh makan, tak boleh makan. Tapi bercuti ke Turki pun hati-hati. Betul muslimat dirahmati Allah. Nampak macam Masya Allah, tabarakallah, Assalamualaikum. Cakap bahasa Arab, kita yakin kita Islam. Rupanya adat je bagi mereka. Tak Islam pun sebenarnya. Ada kebanyakannya. Jadi bila kita masuk hotel-hotel yang kita dah confirm ground kita mesti sediakan makanan halal untuk kita. Jawapannya kayu ukurnya hanyalah taqwa. Chef yang takwa, dia akan hijab. Ini aku tak boleh masak sebab ayam tak disembelih. Berapa banyak yang takwa?
Jadi hari ni kita nak dapat kuli mesti takwa, bos mesti takwa, orang yang pertengahan mesti takwa. Patutlah ayat Allah banyak setiap Jumaat di hadapan para lelaki-lelaki qawam, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi kita mendengar ittaqullah tanpa rasa takut kepada Allah, itu bukan takwa. Jadi apa yang sedang Allah pikulkan beban kepada kita? Kalau muslimat dirahmati Allah, kita kata, kita boleh cek tak ustazah dapur dia betul halal ke tidak? Saya dah pilih pakej yang begini. Contoh di Malaysia, kalau kita nampak halal jakim, kita tak payah ragu-ragu lagi. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah, ini syarat dia. Tapi siapa kita untuk cek sampai ke dapur? Siapa yang sembelih daging, siapa yang sembelih ayam? Kita lemah dari segitu. Jadi kita menjaga agama dengan diri kita sendiri. Dengan keluarga kita, fahamlah kita kenapa Allah perintah jaga dirimu, keluargamu daripada api neraka Allah. Sebab amat sukar kita nak jaga rumah orang lain, keluarga orang lain. Jaga dirimu. Okey, kenapa yang ni ustazah makan? Nak makan silakan, insya-Allah halal sebab kita dah pilihkan pakej yang memang Muslim. Tapi jangan paksa saya untuk makan. Rasa hati. Dulu kita berdosa, kita tak pernah rasa berdosa. Kita buat dosa, tapi tak pernah rasa berdosa. Pernah tak kita muncul dalam diri kita rasa itu? Hari ni ustazah, kenapa saya nampak benda ni? Takutnya ya Allah, takutnya ya Allah. Kan tadi saya sembang. Korang duduk kat Malaysia, tahu tak hari tu ustazah dapat satu video, satu highlight terlanggar. Satu motor, 4 beranak naik motor tu. Apa cerita kes tu? Ustazah, highlight tu berhenti, dia patah balik ke belakang. Dia kena denda RM6,000 sebab dia tahu, itu dia mengaku dia salah. Itu takwa. Faham ya muslimat? Dia boleh lari. Orang takkan boleh cari. Sebab kalau dia tidak punya takwa. Jadi takwa ni menyelamatkan kita daripada segala. Jadi orang tak boleh tanya, kenapa ustazah tak makan? Tuhan, takkan aku nak cakap dengan ini saya bertakwa kepada Allah. Kan muslimat? Sedangkan pakej ni memang confirm hotel ni halal. Tapi bila Allah bagi rasa untuk kita tidak menyentuhnya, bukan tak ada makanan lain. Contoh, dan selagi mata saya tak nampak, saya tak boleh buat fitnah. Yang ni tak sembelih. Mana ustazah nampak? Saya nampak orang tu sembelih tadi, tak habis darah dia jatuh. Saya tak nampak dengan mata, muslimat dirahmati Allah. Jadi subhanallah, munajat dengan Allah, tahajud yang panjang, bertaubat setiap hari dengan dosa yang kita sedar atau tidak, rasa ni sangat penting bagi kita. Ada ramai orang tahu, tetapi ada ramai juga orang buat-buat tak tahu. Tak muncul rasa. Jadi rasa berdosa dengan Allah menyebabkan setiap saat kita tak akan berhenti dengan istighfar. Setiap ruang yang ada kita akan bertanya, Allah dah terima ke belum taubat aku ni? Maka kita akan berwuduk lalu bersolat taubat 2 rakaat. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Berapa kali sehari semalam yang paling wajar kita bersolat taubat ustazah? Soalan ni tak boleh dijawab oleh sesiapa. Kan? Kalau saya kata sehari akak buat 10 kali, bermakna 20 rakaat. Habis tu saya tak payah kerja ustazah. Itulah jawapan dia. Betul kan muslimat? Sebab benda sunat. Maha bijaksananya Allah. Kerana kerja kita itu juga adalah satu ibadah. Kita pilih makan yang baik itu juga adalah satu ibadah. Jadi hari ini kita perlu berilmu untuk memisahkan yang mana baik, yang mana tidak. Yang mana benar, yang mana salah. Yang mana halal, yang mana haram. Kisah Saidina Umar memuntahkan susu yang dikuatiri daripada harta yang syubhah bergema kembali. Hari ini, betul kan? Ada ramai orang yang dulu dia makan benda tu, sekarang tak nak makan. Saya di Turki berfikir demikian muslimat. Sebab Majlis Ulama Indonesia sekarang telah mengharamkan total. Apa saja makanan yang dikeluarkan oleh mereka. Kan saya sebut mereka ni sebab nanti kan jenuh pula dia pun punya rakaman ni tak boleh nak keluar. Jadi sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana lagi? Masya Allah, Majlis Ulama Indonesia mengharamkan terus. Masalahnya ustazah sedap-sedap. Patutlah dulu guru saya di asrama pernah cakap, korang kalau balik daripada rumah jangan makan, balik daripada asrama jangan makan aiskrim yang lebih RM1. Yang lebih RM1 tu semua sedap. Yang sedap itulah yang sebenarnya syubhah. Dan jelas-jelas kadang-kadang haram, tapi kita rasa nikmat. Betul juga yang lebih RM1 itulah yang bersalut kacang macam-macam kan muslimat. Coklat dia tebal ke main. Itu ustaz saya kata dulu, tapi saya makan ke tidak? Makan. Ketika itu, faham ya muslimat? Halal kot, apa pula tak bolehnya? Makanlah. Jadi sampai saat ini baru kita berfikir, Tuhan yang ada kat dapur kita, yang masuk dalam perut kita hari-hari. Daripada saya sekolah rendah dulu, produk yang datang daripada mereka. Sahabat dirahmati Allah, kalau hari ni kita boleh
kekang diri kita daripada mengambilnya dan memakannya, dan kita masih ada makanan. Malaysia takkan mati kebuluran. Kenapa kita boleh buat hari ni? Takwa. Dan ada dah 2 bulan ini orang dah penat. Alah, kalau saya makan tak bermakna saya tak sokong Palestin. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Ada orang dah penat. Jadi kita nak sebut macam mana lagi? Kita tak boleh kata jiran kita yang jinjit plastik, produk-produk daripada mereka, itu semua ahli neraka tu Ustazah. Kamu tu syurga sangat ke? Tapi takwa akan memisahkan. Faham ya muslimat? Ya Allah, rupanya aku boleh pakai produk ni yang selama ni aku rasa jerawat tumbuh kalau aku tak pakai produk tu. Ini dah 2 bulan aku pakai produk Malaysia ni. Elok je tak tumbuh jerawat pun. Tapi di sini, kita yang mengiyakan. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Makan. Kita masih ada makanan yang terlalu banyak. Rupanya dulu kita tidak takwa. InsyaAllah sekarang kita semakin takwa. Faham ya? Itu je jawapan. Anak saya balik daripada asrama Ustazah, dia kata tak apalah mama, makan je boleh. Yang penting kita terus mendoakan orang-orang di bumi Gaza. Betul dah. Sahabat rahmati Allah. Jadi saya tak boleh nak kata pihak mana kita nak sokong. Soal kepada diri kita sendiri. Hari ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita membugarkan dana mereka, sehingga yang kena sekarang ni apa juga antaranya, orang yang pergi umrah, pergi haji tu batalkan saja sebab mereka sedang menyokong kerajaan haram itu. Jadi kita nak sebut kelakar sungguh kadang-kadang. Kalaulah kita boleh angkat Kaabah tu ke bumi Malaysia, adakah Haji 2024 orang akan bertawaf di dataran merdeka? Dia tetap bumi Makkah yang disebut dalam Quran dan disebut oleh lisan Nabi SAW. Kotak hitam itu sahabat-sahabat dirahmati Allah hanyalah Baitullah, bukan Allah. Persoalannya adakah setiap saat kita masih bertakwa kepada Allah? Faham ya? Jadi jangan ikut orang kata, oh kalau kita buat begini, campak aja handphone Ustazah buat live tu. Kita pun buang. Alamak, menyesal pula aku nak telefon mak, tak boleh ni. Kan sahabat? Kenapa kita buat, kenapa tidak? Atas kita. Atas kita bukan mengikut nafsu, biar iman dan ilmu duduk di atas. Ibu-ibu boleh terima? Ke stres hari ni? Ni kan santai-santai. Okey. Baik, sudah ramai hartawan Islam yang sanggup mengorbankan harta untuk Islam seperti Saidina Abu Bakar. Kita tak faham kan? Kaya raya Abu Bakar. Kaya raya Saidina Umar, Saidina Uthman. Tapi kenapa berhabis harta untuk agama Allah? Kenapa bila bertemu dengan Rasulullah pegang panji ni, besok kita perlukan 100 ekor unta, 100 ekor kuda, senjata sekian-sekian, modal besar. Mereka PM tepi Rasulullah tahu. Saidina Umar kata aku nak balik mandi, settle lepas balik kerja, aku nak jumpa Rasulullah, malam ni aku nak habak kat dia 50 ekor unta, biar aku yang bagi. Bila Saidina Umar jumpa, settle dah Umar, Abu Bakar dah bagi 100 ekor unta. Aku tak pernah menang dengan Abu Bakar tentang bab sedekah, kata Umar. Ya Rab, habis harta dia. Anak engkau nanti tinggal apa wahai Abu Bakar? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Kita tak duduk dalam zaman itu, tapi kita melihat apa yang berlaku di bumi Gaza. Betul muslimat dirahmati Allah? Sampaikan mereka non-Muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berbondong-bondong, beramai-ramai. Kerana mereka tak faham kenapa budak kecil dalam ICU sedar bangkit terus solat. Kenapa budak, ya Rab, dengan suara yang bergetar, walaupun tubuh penuh dengan debu, dikeluarkan dengan selamat berminggu-minggu dalam runtuhan. Siapa yang jaga? Allah. Malaikat Allah mengiringi mereka yang tidak berdosa. Kita pendosa ni, Masya Allah, hari-hari tanya, why me? Kenapa aku, ya Allah? Saya duduk kat mana-mana sekejap, tertonton video. Ya Rab, dengan badan berdebu seorang anak kecil, hilang keluarga. Kenapa hati aku yang terusik ni Allah? Sebab kita sebut Allah tapi tak dengan rasa. Mereka sebut Allah dengan rasa. Sakitnya usung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang keluar di lisan mereka. Anak kecil kita hanya tahu mak, ayah. Mereka sebut Allah yang maha besar. Hilang segala sakit. Dikabarkan kepada anak remaja, keluargamu semua dah habis, syahid. Keluar di lisannya, Ar-Rahman 'allamal Quran ilal akhir. Tak sebut lain ayat Quran. Kita Masya Allah, kita sebut makhluk. Allah hantarkan, ya Allah tak pernah silap. Allah sedang menjentik hati kita.
kita dah baca Quran, kita dah kenal hadis, tapi Allah datangkan peristiwa yang berlaku di bumi Gaza. Allah nak berhentikan sekelip mata, Allah boleh berhentikan. Tapi Allah sedang mengajar kita secara direct. Kita nak buang handphone, kita anxiety, Ustazah, tak boleh tengok video-video ni. Saya dah tak boleh tengok dah. Tak tengok, kita tak punya rasa, sahabat-sahabat rahmat Allah. Inilah antara jihad kecil kita yang mudah-mudahan yang berubah adalah diri kita sendiri. Jadi Abu Bakar dah melihat, Saidina Umar dah melihat, Saidina Uthman dah melihat dengan mata dan rasa, maka mereka bangkit. Tak apa harta aku habis. Hari ini tidak sedikit orang kaya yang mendatangi, ya Allah Ustazah, apa sangat yang boleh guna dengan duit saya? Tak lama lagi saya mati. Kak, dah lah tu Kak. Kita pula risau tengok dia bersedekah. Faham ya muslimat? Dulu saya masa zaman saya kerja, sejak-sejak datang tabung derma anak yatim segala, hati saya ni benci sangat. Asal dekat ujung bulan je bagi tabung, ujung bulan bagi tabung. Yang kerja aku, yang minta engkau. Sakit hati tahu Ustazah. Sekarang kalau datang masjid, tabung tak ada, saya cari ketua muslimat. Mana tabung nak sedekah? Saya tak faham lah hati saya ni Ustazah. Kenapa dulu saya bakhil sangat? Sebab dulu kita tak ada ilmu. Iman kita tersangat nipis. Hari ini kita ada ilmu, kita ada cara bagaimana untuk kita datang kepada Allah. Muslimat, kita tak malu ke dengan mereka yang dulu tidak Islam? Sekarang tengok video-video daripada bumi Palestin. Kenapa mereka ni? Apa maksud kat lisan mereka Allah? Apa maksud kat lisan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil? Mereka nak mengkaji, cari ayat-ayat dalam Quran. Ya Rabb, kita tak malu ke yang kita khatam Quran berkali-kali tapi kita tak nak cuba faham apa yang Allah sebut di dalamnya. So tahniah kepada diri sendiri yang semakin mencari cahaya-cahaya untuk kembali kepada Allah. Kita tinggalkan kelompok-kelompok yang jelas dengan kemungkaran Allah. Hari ini muslimat ada satu pihak, satu individu yang lagi ditegur, lagi menunjukkan kurang ajarnya dia dengan Allah. Dia tidak beradab dengan Allah. Dia sombong dengan Allah. Biar kamu menjadi pendosa secara tidak berterang-terangan. Maksud apa? Anak kita dikejutkan subuh tak nak. Saya nangis masuk kat bilik saya sendiri Ustazah. Macam manalah kalau kau tak sembahyang, duhai anak. Tapi dia macam mana ke? Ada tak ada kelubung muka dia? Ada tak dia mencarut-carut depan akak? Tak ada Ustazah. Dia tak buat. Dia diam gitulah. Tak apa Kak. InsyaAllah masih ada kebaikan. Oh, itulah nyampah cakap Ustazah ni baik-baik. Sebab dia bukan umat Nabi Nuh. Nampak je Nabi Nuh kelubung terus pakai kain pelikat. Gitulah kain pelikat hari ni kan. Tutup terus telinga dengan kapas. Tutup terus sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak faham. Kenapa bencinya mendengar kalimah Allah. Bencinya bila didakwah ke jalan Allah. Tapi anak-anak kita patah balik kita muda-muda dulu macam mana. Saya bukan tak tahu dulu tutup aurat tu wajib Ustazah. Tapi susahnya nak buat. Saya bukan tak faham sembahyang tu wajib. Tapi kenapalah keras sangat nak buat. Itulah sebenarnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mereka sahabat. Mungkin bukan hari ini tapi akan datang. Jadi apa yang kita nak buat? Sebab mereka bukan lagi di pihak golongan yang kurang ajar dengan Allah. Tapi kesian. Kenapa keras sangat hati kita? Akui sahaja apa yang kita makan hari ini. Betul Apa yang kita makan? Ya Allah, kenapa boleh je sekarang itu tak makan, itu tak makan? Kenapa semua tak boleh Ustazah? Rupanya produk-produk tu daripada negara haram itu. Ya, kita boleh chopkan kat situ. Ini halal, ni tak apa, ni sampai dekat negara kita. Tapi siapa pengeluarnya? Mereka boleh isi apa di dalamnya? Apa yang dah masuk dalam tubuh kita? Maka masa saya duduk asrama dulu, seorang ustaz cakap macam ni. Kalau dibelah badan kita ni, separuh ekor babi dah duduk dalam tu. Astaghfirullahalazim, ustaz ni biar betul. Tak faham masa tu, memang marah. Ustaz-ustaz lain pun marah. Tapi sekarang ni sampai ke level ni, Tuhan, kalau fikir balik, kalaulah boleh kita belahkan, cincang-cincang, ni halal, ni haram, ni halal, ni haram, ni halal, ni haram. Ya Allah, separuh ekor babi dah duduk dalam perut kita. Contoh, faham tak muslimat dirahmati Allah? Sebab itu kita disuruh oleh Nabi SAW ibaratnya bernafas dengan istighfar. Tak ada nafas kita tanpa istighfar. Kita terlalu banyak terjebak dengan dosa, sahabat-sahabat. Baik, saya ambil beberapa ayat Quran. Sebab sejarah tetap berulang. Apa kata Allah dalam surah Nuh ayat 26 hingga 27?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Wahai Tuhanku, Nabi Nuh kerap merintih melihat kaumnya yang begitu. Lebih 900 tahun dakwah. Faham ya muslimat? Saya dekat Turki macam-macam berita dengar. Sampai tadi lepas kuliah saya jam 7 pagi dalam talian buka-buka handphone seorang imam mengadu. Ustazah, saya tunggu Ustazah balik dari Turki je ni. Tengok surat yang sampai. Surat layang. Gila kuasa punya imam, sakit pun nak jadi imam segala macam-macam. Saya kata, saya dah terima surat sebiji macam ni hampir 20 tahun lepas. Haji bayangkan kalau masa tu kita berhenti. Kita takkan dapat capai apa yang kita dapat hari ni. Ini baru balasan dunia. Belum lagi balasan akhirat. Saya merayu jangan berhenti. Imam tua yang memang dah nak berhenti sebab dia tahu uzur, muslimat dirahmati Allah. Saya merayu dalam satu mesyuarat, saya kata saya merayu kalau boleh, bukan imam pertama, tapi janganlah dia digugurkan sebab bacaannya masih baik berbanding yang lain. Jangan digugurkan. Dia kalau boleh dah tak nak, kenapa pula timbul gila kuasa dan sebagainya. Kelakar sungguh manusia ni. Orang kalau datang bersama halaqah dia tidak begitu. Yang bercakap hal keluarga kita kebanyakannya adalah orang yang di luar rumah kita. Faham ya muslimat? Jadi kenapa kita sibuk nak mendengar cerita-cerita daripada luar rumah kita? Yang dalam ni terus bugarkan. Nabi Nuh, dia tahu matlamat dia adalah mengejar redanya Allah. Dia bukan tanya sekali aku berdakwah berapa orang yang ikut. Lebih 900 tahun, berapa orang je yang naik ke bahtera Nabi Nuh. Antara yang gagal untuk menurut adalah isteri dan anaknya sendiri. Jadi biasa kalau dalam rumah kita ustazah anak 4 orang. Seorang je lagi yang tak sembahyang, tak tutup aurat ustazah. 3 orang lagi okey. Ini kita dah lalui dulu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi-Nabi dihantarkan oleh Allah sebagai contoh tauladan terbaik. Lalu Nabi Nuh tak mengadu kepada makhluk. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kita sekarang berperang sungguh-sungguh sahabat-sahabat rahmati Allah dalam urusan akidah. Mereka sedang nak menjahanamkan anak-anak orang Islam. Kenapa sudah hampir 10,000 orang di bumi Gaza yang dibunuh di kalangan kanak-kanak? Sebab itulah Fir'aun akhir zaman. Fir'aun dengar je anak lelaki lahir, bunuh. Anak lelaki lahir, bunuh. Tapi Allah boleh datangkan seorang anak lelaki ke dalam istananya. Ini kerja Allah. Kita menangis kematian demi kematian anak-anak kecil. Sebab mereka tahu mereka ni nanti akan bangkit untuk memerangi mereka. Tapi Allah tak pernah tersilap dalam percaturan takdirnya. Subhanallah. Hal ini demikian kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur dan ingkar. Sebab tu tugas orang beriman adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini pembeza. Kita tak mampu nak tegur orang yang berbuat mungkar. Jangan benci. Jangan tiada doa kepada mereka. Kesian mereka ni ya Allah. Kalaulah mereka faham mereka takkan buat macam ni. Kau nak buat dosa, hal kau sorang-sorang. Tak payah hal dosa ni kau kempen dekat orang lain. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Hari ni benda berbayar, berdiri di tengah-tengah hujan, orang sanggup beratur. Bila tanya pasal apa masih lagi kat situ? Kau tak beli tiket, kau tak faham lah. Aku beli tiket. Begitukah nilai akidah kita? Sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut perkara macam ni sedih. Turun daripada Turki, landing, keluar lagi. Februari akan muncul sekali lagi. Masya Allah Tuhan. Ini apa? Kita jaga diri kita. Kita tak mampu halang semua tu untuk berhenti. Tetapi di mana anak-anak kita? Di mana diri kita? Muslimin, musliman, ilmu dan iman memisahkan kita dengan mereka. Kita yang berbuat pun belum tentu syurga. Tolong jangan perasan sangat. Belum tentu syurga. Tetapi kita benci perbuatan itu. Aku tak redha ya Allah. Jangan engkau nerakakan aku sebab perkara itu berlaku di sekeliling aku.
Aku tak mampu untuk menghalang. Sahabat dirahmati Allah, tapi pastikan diri kita tidak ke situ. Kata Nabi SAW dalam satu doanya seusai peperangan Badar, Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam, la tu'bad fil ardi. Sedih. Nabi SAW juga merayu kepada Allah. Nabi Nuh tadi merayu kepada Allah. Jadi kita hari ini tolong banyak menangis bukan kerana makhluk, tapi banyak menangis kerana Allah tak redha dengan kita. Takut sangat Allah tak redha dengan kita. Ya Allah, kata Nabi SAW, kurniakanlah apa yang telah engkau janjikan ya Allah. Datangkanlah apa yang engkau janjikan ya Allah. Jika engkau binasakan kumpulan ini daripada kalangan umat Islam, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Maksud kalau hapus orang-orang beriman. Sebab itu pernah dengar kan guru-guru kita kata, bila kiamat yang akan berlaku sebenarnya? Bila tak ada seorang pun orang atas muka bumi Allah ni menyembah Allah. Kita masih terlalu ramai sahabat. Bahaya juga cakap ni satgi Kang. Oh lambat lagi kot kiamat. Kita satu Subang ni berapa yang sembah Allah ni? Ni baru Subang, belum satu negara lagi. Allah boleh datangkan macam-macam. Tapi kita banyak sangat mengadu kepada makhluk. Makhluk yang bercakap tu 3 jam, 4 jam habis. Makhluk yang tak bercakap dan share dekat Facebook. Lega. Muslimat dirahmati Allah, rupanya bukan selesaikan masalah tapi menambah masalah. Bila Abu Bakar mendengar rintihan Rasulullah yang berulang-ulang, Abu Bakar sahabat karib datang mendekati, ya Nabi Allah, kafaka munasyaduka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Ya Rasulullah, cukuplah munajatmu kepada Tuhanmu. Kita hari ini melihat para ulama kita menangis. Ulama kita menangis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka dah tegur, mereka dah cakap, mereka dah bagi tahu, tapi tak ada kuasa. Macam mana lagi nak sampaikan kepada mereka? Jadi hari ini raikan resah para ulama dalam rumah kita sendiri, pada diri kita sendiri. Kita berada pada fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Ini tanggungjawab kita bersama. Siapa nak tolong kita keluar daripada neraka kalau bukan diri kita sendiri? Bahkan ulama dicaci, dikeji, dimaki soal mereka istilahnya menunggang agama dan sebagainya. Itu antara mereka dengan Allah. Pandang apa yang mereka sampaikan. Kalau mereka tidak jujur dengan kata-kata mereka, mereka bukan tak tahu apa yang bakal menelan mereka. Tapi raikan kebaikan yang mereka sampaikan. Hati mereka kita tak boleh scan. Yang mereka sampaikan itu sebenarnya adalah kasih sayang kepada umat akhir zaman. Kita tak mungkin datang Rasul yang baru untuk menasihati kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris para Nabi. Bila Abu Bakar nampak Rasulullah dengan rintihan begitu, apa kata sahabat karib ni? Ya Rasulullah, cukuplah munajatmu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia pasti akan mengurniakan kepadamu apa yang dijanjikan kepadamu. Teramat yakin Abu Bakar. Teramat yakin para sahabat. Sebab mereka yang hidup bersama Rasulullah. Mereka yang kenal Rasulullah. Macam tadi saya kata, ya Allah Tuan Imam jangan macam ni. Saya tahu apa Imam buat. Teruskan. Sebab kita yang hidup bersama dia. Suami kita kena fitnah. Siapa lagi yang dia nak minta tolong? Dia bercerita dengan isteri. Isteri nak dengar cakap orang ke nak dengar cakap suami? Kita yang duduk sebelah dia. Suami jangan mudah-mudah buat keputusan kalau orang fitnahkan isteri. Bukankah kita yang tidur sebantal dengan dia? Kita yang makan satu pinggan dengan dia? Kita yang duduk satu rumah dengan dia? Saling melindungi. Jadi jangan pernah seronok bila Islam ini dicaci maki. Jangan pernah seronok bila Islam ini ditindas. Kita sebuah keluarga besar. Kita bersaudara, sahabat-sahabat rahmat Allah. Kalau kita tak mampu melonjakkan seseorang atas nama Allah di tahta-tahta yang tertentu, itu bukan kuasa kita. Maka kita ada doa. Inilah kata Nabi, senjata orang beriman adalah sebuah doa. Jadi Nabi berdoa dengan air mata. Takkan kita nak berdoa sambil kita kutel-kutel kuku saja. Takkan kita nak berdoa sambil tengok kipas dah basuh ke tidak. Takkan kita nak berdoa sahabat-sahabat tu orang lain, bukan aku yang kena. Tak apalah kalau Subang nanti kena attack macam tu baru aku rasa risau. Na'udzubillah min zalik.
Sahabat dirahmati Allah, ini adalah kedudukan kita hari ini. Berada di hujung tanduk, yang paling selamat adalah orang yang menjaga imannya. Teruskan hadir ke majlis ilmu. Teruskan beramal dengan ilmu yang ada. Raikan perbezaan. Asal sahaja kekal dalam iman. Kerana apa sahabat dirahmati Allah? Kita punya Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, tapi kita tak pernah dengar pun mereka bertelagah. Tak pernah dengar mereka berperang sesama mereka. Bahkan saling berkasih sayang, saling mendoakan. Subhanallah, kerana mereka betul-betul kaya dengan ilmu dan beramal akan ilmunya. Kita takut pencinta majlis ilmu di Malaysia hari ini saling berantakan. Aku follower ustaz tu, aku follower ustazah ni. Yang tu tak bagus, yang ni bagus. Akhirnya sahabat-sahabat masing-masing perasan sampai kat sana, na'udzubillah. Ini mak saya pesan dulu. Jangan sampai nanti dalam neraka, kau pun dalam neraka. Kau pun dalam neraka. Kita together pula ke neraka ni. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya sebab rasa perasan syurga tu milik kita, lalu kita tak mengejarnya bersungguh-sungguh. Jom kita tempatkan diri kita di dalam syurga. Orang lain tak boleh tolong, hanya kita. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat, kita sedang berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Hari ni Allah sedang latih kita. Boleh rupanya aku tak makan benda tu 2 bulan. Boleh rupanya aku tak pakai produk tu 2 bulan. Boleh rupanya. Selama ni apa? Kita tak berperang dengan nafsu selagi Allah tidak hantarkan perkara-perkara begini depan mata kita. Saya mohon ampun maaf, walaupun banyak sangat benda nak cakap sebenarnya. Tapi sahabat-sahabat, saya balik daripada banyak tempat lah, macam-macam kan kadang-kadang. Tapi setiap tempat tu ada pelajaran-pelajaran. Sebelum saya ke Turki, saya ada ke Sabah. Saya masuk di perkampungan sampah. Satu, muslimat dirahmati Allah ni baru betul-betul santai ni sikit lagi. Satu, saya tengok kenapa mereka ni duduk kat sini. Kita tengok pun benci. Orang Sabah memusuhi mereka, sahabat rahmati Allah. Sebab hospital penuh kerana mereka. Tapi mereka ni beranak kat hospital, boleh pula lari bawa anak ni keluar tanpa bayar bil sebagai. Seorang yang ada dokumen kat Sabah ni duduk hospital pun payah. Ini antara contoh lah. Subhanallah muslimat, soal dokumen tak dokumen itu kan urusan orang-orang pihak-pihak tertentu untuk membantu mereka. Tapi masuk kat situ, seorang pun tak boleh bersyahadah, itu tanggungjawab kita. Kita patut merasa resah. Dan mereka yang ada minat, yang ada niat, muslimat dirahmati Allah, subhanallah, bersungguh-sungguh. Ada yang dah boleh azan, ada yang dah boleh baca Quran. Kalau kita tak belai, tak jaga, paling kurang 4M. Saya sebut bukan saja membaca, bukan saja menulis, bukan saja mengira, tapi yang lebih penting mengaji. Mengenal siapa Tuhan yang menghantarkan mereka ke situ. Masya Allah, saya melihat manusia ni semua berjuang. Pukul 4 pagi tunggu lori sampah datang. Tu apa tunggu lori sampah ni? Nak jadi orang pertama yang merebut hasil-hasil daripada sampah. Sebab mereka tak ada ilmu, kan mereka kumpul daripada 4 pagi sampai nanti pukul 7 malam. Dah gelap baru mereka balik ke rumah. Untuk apa? Untuk kumpul sampah-sampah. Banyak ni ustazah, kadang-kadang dapat 20 guni. Tapi orang bayar RM5 je. Kerana apa muslimat? Sebab tak tahu ilmu mengira. Kan? Yang penting dapat duit balik. Tuhan, patutlah kau angkat darjat orang yang berilmu. Faham ya muslimat? Ilmu. Subhanallah. Ilmu yang boleh membezakan. Sebab kita tak nak hidup dalam kehinaan. Yang kedua, saya pergi ke Lombok. Muslimat dirahmati Allah. Allah takdirkan saya bertemu dengan seorang yang mak bapaknya orang Palestin. Tapi dah berpisah. Sekarang dia menetap di Jerman. Muslim. Muslim, fasih bahasa Arab. Tapi tak pandai baca Quran. Kan pelik? Dia pelik tengok kita. Fasih, sedap, berlagu baca Quran. Tapi tak faham benda. Faham? Kita pelik tengok dia fasihnya bahasa Arab. Tapi tak boleh baca Quran. Allah jumpakan ajaib, subhanallah. Dia landing airport di Lombok, pergi makan. Jumpa dengan ustaz sahabat kami ni yang menguruskan rumah anak yatim 290 orang. Dia cakap, kau datang untuk apa? Biasa tengok kecantikan pulau-pulau di Lombok. Aku ada buat ni baru-baru ni, asrama perempuan runtuh rumah anak yatim ni. Aku nak pergi tengok. Sembang. Macam tu je dekat kedai makan. Bawa pergi madrasah. Rupa-rupanya dia kata tak apa. 2 yang runtuh ni, mana tak runtuh mereka buat madrasah ni muslimat. Bukan ada piling macam kita. Ada kayu buat satu ni. Runtuh kedua-duanya. Lepas tu dia repair 2 asrama tu. Kononnya 2 minggu settle lah. Saya sampai tu minggu ketiga.
Rupanya dia kata tak jadilah nak pergi pulau-pulau semua ni, dia nak belajar Iqra. Sebab dia pelik macam mana orang boleh baca Quran tapi tak pandai bahasa Arab. Saya sembang dengan dia, bahasa Arab pun bahasa Arab, bahasa Inggeris pun bahasa Inggeris. Saya lagi pelik dengan kau ni. Boleh bahasa Inggeris tapi tak boleh baca Quran. Allah jumpakan betapa manusia tak ada yang perfect. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Doakan dalam sebulan dia boleh baca Al-Quran. Barulah dia balik ke negara dia, habis visa sebulan. Simak dirahmati Allah, saya bertemu. Ini pelajaran-pelajaran yang Allah hantarkan. Kemudian balik daripada Lombok, saya ke Turki. Cerita yang tadi tu daripada bumi Turki. Bukan semua benda. Kan? Sebab itu saya kata yang ada duit dengan caranya merebut syurga. Yang tak ada duit, duduk di rumah saja seronoknya. Kalau macam tu seronoknya, kalau macam tu bersihkan hati. Duduk di rumah saja sepertinya tidak ada dosa mata, tidak ada dosa telinga, tidak ada dosa mulut. Tapi kalau hati busuk, tak ada juga tempatnya di syurga. Orang yang keluar ke sana sini muslimat dengan berbangga kerana duit aku, kerana harta aku, hati busuk akhirnya tidak juga ke syurga. Kita sedang berjuang untuk membersihkan hati, dimasukkan ke dalam syurga dengan qalbun salim. Barulah cita-cita nak mati husnul khatimah. Jangan ada sangka-sangka buruk kepada Allah, kepada hamba Allah. Saat kita bersangka baik kepada Allah, kepada hamba Allah, kalau ajal mendatangi saat itu, pasti kita dimatikan dalam baik. Jadi bila datang je buruk, cepat istighfar. Tuhan, aku tak nak mati dengan hati yang macam ni. Tolong ya ibu-ibu, tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Perjuangkan, bersihkan. Moga Allah redha pada kita, Allah ampun dosa-dosa kita. InsyaAllah kalau bukan di Raudatul Jannah, pasti mudah-mudahan orang yang bersih hatinya Allah jumpakan semula di dalam jannah yang sebenar. Ampun maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terlupa yang saya pergi Sabah tu cerita pasal perkampungan sampah dan Alhamdulillah dengan izin Allah, saya berjaya dengan izin Allah sahabat-sahabat membelikan sebuah van jenazah di kampung Beluran, Sabah, Sandakan. Tapi dengan izin Allah juga, harga van high ace 119,000. Sekarang sedang dimodified untuk menjadi van jenazah RM40,000. Muslimat dirahmati Allah, macam mimpi. Sekali pergi tengok 5 daerah menggunakan satu van yang tersangat usang. Bila jenazah meninggal 2 orang di satu tempat, besok baru boleh diuruskan sebab van semput 5 kali mati, tak boleh nak sampai ke perkuburan. Jadi dalam sekelipan mata, cuma saya masih lagi berbaki lebih kurang 60,000 untuk melengkapkan. Jadi antaranya adalah jualan kalender daripada dana Darul Fawaz. Mudah-mudahan boleh membantu. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya pergi ke merata tempat, saya nampak benda tu, saya sebarkan. Sebab ibu-ibu dirahmati Allah mungkin tak sampai ke tempat-tempat itu. Okay? Jadi saksinya adalah media sosial tadi itulah. Bila dah dapat, saya kata, ini saya dah sampaikan. Ini kita dah buktikan, muslimat dirahmati Allah. Baik, kita ambil keberkatan majlis ilmu, mendoakan Nurul Natasha yang menjalani pembedahan bersalin. Semoga Allah beri afiat, kebaikan kepada ibu yang berjuang ini dan juga bakal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir, diberi kesihatan yang baik. Semua yang bercita-cita baik Allah tunaikan untuk dunia dan akhiratnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Himpunan majlis-majlis ilmu seperti ini adalah kecintaanmu, kecintaan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayangmu, Ya Allah. Jangan engkau lepaskan kami daripada pandangan rahmatmu walau dalam sekerdipan mata, Ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan engkau tidak meredai akan kami, Ya Allah. Hidup dan matikan kami dalam nikmat Islam, dalam nikmat iman. Pandang kami dengan pandangan rahmat kasih sayangmu, dengan redamu, Ya Allah. Kami pohon kepadamu, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami, Ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan masih menggunung dosa-dosa yang kami pikul, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami saat jahil, saat muda, saat alpa, saat lekanya kami, Ya Allah. Engkau panjangkan usia kami dengan barakah, kekal menjadi hamba yang istiqamah dalam kebaikan sehingga ke akhir hayat kami,
kami ya Allah. Cantum eratkan akan hati-hati kami, berkasih sayang kami semata-mata mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Yang baik untuk dunia dan akhirat kami Engkau permudahkan jalan menujunya ya Allah. Yang tidak baik boleh menjauhkan kami dengan-Mu ya Allah. Engkau gagalkanlah urusan dunia kami itu ya Allah. Kami pohon kepada-Mu ya Allah, kerana hanya Engkau yang mengetahui perkara sebelum, perkara sedang dan perkara yang akan berlaku dalam kehidupan kami. Kami beriman kepada qada dan qadar-Mu ya Allah. Kami beriman kepada hari kiamat yang Engkau janjikan ya Allah. Berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah. Engkau hancurkan seluruh musuh-musuh Islam yang berada di atas muka bumi-Mu ini ya Allah. Kami berdiri bersama kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau bantu para tentera Islam di mana jua berada ya Allah. Engkau hancur lumatkan pakatan-pakatan musuh-musuh Islam ya Allah. Beri kebaikan untuk kami di dunia, beri kebaikan untuk kami di akhirat. Berikan kejayaan yang cemerlang, akhlak yang mampu mengubah anak-anak kami menjadi anak-anak yang terus-terusan taat kepada perintah-Mu ya Allah. Kuat untuk meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Kami pohon kepada-Mu ya Allah. Beri kebaikan dunia, beri kebaikan akhirat. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama orang-orang yang beriman ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf zahir batin, semoga semua ilmu yang mencurah-curah di Dewan ini, Masjid Al-Falah, Masya Allah sepanjang 2023 bermanfaat untuk kita dan ummah ini, juga dipanjangkan usia untuk meneruskan ilmu pada tahun-tahun akan datang insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.